Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua. Janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12. Apa kabar Kisi? Waalaikumsalam dan saya kabar baik. Nama saya Yusni. Saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa yang dialami oleh saya. Sebenarnya Casey, saya bertugas dengan seorang pakcik. Pakcik ini ada mengendalikan khidmat mengecat rumah dengan tawaran harga yang cukup murah. Jadi, saya salah seorang pekerja part-time pakcik yang disebutkan ini. Jadi dia pun telah memberi saya upahan untuk mengecat sebuah rumah. Katanya pada saya, rumah ini tak perlu ramai, saya seorang boleh buat. Saya terperanjat. Lazimnya kerja mengecat rumah memakan tenaga seramai 3 orang. Jadi dia kata 1 orang boleh buat. Saya terkejut, saya tanya, "Cik, manalah saya larat angkat almari semua, cik?" "Oh, tak. Rumah ni, tuan rumah dia belum pindah. Jadi rumah ni kosong, tak ada perabot. Tak ada orang, tak ada perabot. Engkau cat lah. Engkau cat rumah ni, nanti biasalah nanti kau bayar kau." Jadi saya dengar pun kata pakcik yang saya bertugas dengan beliau ni, saya pun setuju kata Yusni. Jadi pendengar Ria 897, rakan-rakan MJ12, bayangkan, dia rasa gembira lah sebab lazimnya kalau rucat rumah-rumah orang yang dah ada perabot ni susahlah. Nak kena angkat satu persatu, nak kena bungkus bahagian-bahagian almari tertentu tu, ditutup dengan surat khabar dan sebagainya. Tapi kali ini senang, datang dan terus mengecat rumah. Dan katanya Yusni, saya hanya boleh mula mengecat selepas 8 malam Kisi. Sebelum tu saya bertugas. Saya balik kerja sampai rumah 5.30. Saya solat asar, saya makan, saya mandi, maghrib, barulah saya boleh keluar dan pergilah mengecat. Pendengar Ria 897, hari sebelumnya merupakan hari Ahad. Saya dapat berita tu pada hari Sabtu. Hari Ahad saya pergi ke rumah pakcik untuk ambil barang-barang cat, masuk ke dalam kenderaan, dan saya hantar barang-barang tersebut pada hari Minggu ke sebuah rumah kosong yang terletak di salah sebuah kawasan. Di Pasir Ris. Sampai kolong blok rumah tu waktu tu petang hari Kisi. Tak silap saya hampir 5 lebih petang. Katanya apa yang berlaku, saya pun turun dari kenderaan, berjalan menuju ke arah blok tersebut dengan mengangkat beberapa tin cat. Ada yang lain masih dalam kereta. Saya naik ke rumah itu, kemudian masukkan barang-barang, letak dalam lah. Jadi, untuk beberapa hari itu, bila saya nak cat rumah tu, saya dah tak perlu ulang-alik dengan tim cat saya. Jadi, pendengar Ria 897, itulah yang diceritakan oleh Yusni. Sampai rumah di Pasir Ris, saya pun buka pintu, saya ada kunci. Saya masuk ke dalam, rumahnya memang kosong. Perabot-perabot semua belum datang. Jadi saya disuruh cat lah ke seluruh rumah termasuk dapur, tandas, bilik tidur dan sebagainya. Saya pun letakkan barang-barang di tepi, kemudian saya jalan masuk rumah. Pendengar Ria, bila saya berada di bilik, katanya di master bedroom, bilik tidur utama dalam rumah yang disebutkan. Berada di dalam, sedang saya tengoklah bahagian mana yang saya nak cat macam mana, saya nak tampal nanti surat-surat khabar supaya tak terkena lantai. Tiba-tiba salah satu bilik, ada orang ataupun pintu tertutup dengan sendirinya. Pendengar Ria 897 FM,
Katanya Yusni dalam kiriman email kepada saya. Casey, sungguh mustahil kalau pintu itu tertutup kerana angin. Sebab dalam rumah tu semua tingkap, balkoni semua tutup. Jadi kalau semua dah tertutup, macam mana pintu tu boleh tertutup dengan sendirinya? Pada kunjungan saya yang pertama, dah ada alamat yang tak baik. Tapi saya tak fikir yang bukan-bukan. Bukan senang nak cari duit. Itu saja mencari rezeki untuk anak dengan isteri saya. Saya pun keluar dari rumah. Saya turun ke bawah lagi, ambil lagi beberapa tin untuk bawa ke naik. Kesemuanya saya turun naik tu lebih kurang 4 trip sebab banyak barang perkakas yang harus saya angkat. Pendengar Ria 897, bila saya pun dah masuk ke rumah tu kali terakhir, yang hairan, awal tadi saya katakan ada orang tutup pintu. Saya naik atas, Casey, ke empat pintu, termasuk pintu di study room, 3 bilik tidur, semua katanya tertutup. Saya tahu yang tutup pintu hanya satu. Yang ini semua tertutup. Saya mengeluh. Dalam hati, tolonglah, aku nak cari rezeki. Letak barang, kunci pintu, balik. Hari Isnin adalah hari yang pertama saya mula cat. Dan saya katakan awal tadi, saya ada tugas sepenuh masa. Tugas cat rumah part time. Kalau ada kerja, ada kerja. Kalau tak ada, tak ada. Jadi, rumah ni disuruh saya cat seorang diri. Saya datang rumah tu, sampai rumah tu nak dekat pukul 9. Sebab saya solat isyak sekali. Masuk dalam rumah. Tek, tek. Saya cuba buka lampu. Baru saya perasan, Casey. Awal tadi lupa nak periksa. Baru perasan, rumah tu masih belum lagi ada elektrik. Nasib baiklah, dalam kereta ada lampu besar. Saya turun ke bawah, ambil lampu. Saya baringkan lampu tu atas lantai. Saya mula mengecat. Selepas tampal surat khabar dalam satu rumah, saya cat bermula dengan di ruang tamu. Pendengar Ria 897, dahlah pukul 9 lebih malam. Saya seorang diri dalam sebuah rumah di Pasir Ris. Rumah tu tak ada lampu, menggunakan lampu solo, jadi tidak begitu terang. Tiba-tiba, saya rasa macam ada orang berlari, tahu Casey, dari satu bilik ke bilik yang lain. Saya menjenguk, tak nampak orang. Tapi rasa hati tak sedap. Saya pun mula mengecat. Habis semua saya cat, lebih kurang dalam 2 jam gitu, Casey. Saya pun harus pulanglah sebab bekerja. Saya diberi masa seminggu untuk habiskan kerja ni. Jadi saya akan ulang alik. Tuan rumah tidak mempunyai sebarang agensi untuk pindah. Cuma suruh cat dahulu. Saya pulang ke rumah. Rakan MJ12. Bayangkan, pada keesokan harinya, hari Selasa, kata Yusni bila saya datang balik ke rumah itu, terperanjat, Casey. Tin cat besar yang saya letakkan di ruang tamu terbalik. Jatuh tumpah atas satu lantai. Saya dah pening kepala, Casey. Ni macam mana ni aku nak jawab ni? Saya kena bersihkan. Kalau tidak, saya kena ganti rugi. Gaji saya dipotong. Bila saya masuk, bawa lampu suluh, saya suluh, nampak Casey berkicau cat. Kemudian nampak tapak kaki kecil. Tapak kaki kecil, seperti ada orang berjalan dan pijak masuk ke dalam bilik ujung. Bukan bilik utama, tetapi bilik sebelah master bedroom. Siapa pula dalam rumah ni? Saya angkat lampu suluh, melangkah cat yang tumpah, jalan perlahan-lahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dalam rumah ni? Tak ada orang jawab, Casey. Jadi sejak malam yang kedua, dah terbukti rumah tu ada sesuatu. Saya panggil seorang lagi kawan temankan saya. Saya beritahu
kepada pakcik ni, akhirnya dia membenarkan saya bawa seorang kawan. Jadi kawan tu sama-sama tolong bersihkan lantai. Syukur Casey dapat bersihkan lantai. Rumah tu dapat dicat. Dan kawan saya pun memberitahu saya yang dia rasa tak sedap bila berada dalam rumah ni di waktu malam dengan saya. Seperti ada sesuatu dalam rumah yang terbengkalai, rumah yang kosong. Saya tidak pasti rumah tu milik siapa. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Tapi yang penting, apa saya pasti, dalam rumah ada entiti yang tidak baik.